أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mari sama-sama kita bertasbih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimati. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Alhamdulillah, yang dihormati al-fadil Ayahanda Ustaz Jamaluddin, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung hadis ke-16 muka surat 33. Sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم. Rawahu Muslim. Artinya daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan salat dengan takbir. Ya, ini sepakat ulama lah. Salat dimulai dengan takbir. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i ada dua lafaz yang diterima. Yang pertama Allahu Akbar. Yang kedua dengan alif lam, Allahul Akbar. Disebut oleh Imam Nawawi kedua-duanya dalam kitab Al-Adhkar. Dua tu je, lain tak boleh. Allahu Akbar ataupun Allahul Akbar. Dekat akbar tu ada Al-Akbar, alif lam, Allahul Akbar. Dalam mazhab lain ada kelonggaran lah, tapi kita mazhab Syafi'i menerima dua lafaz itu sahaja. Jadi solat memang dia mula dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nabi kata tahrimnya itu, ihramnya itu takbir, tahrimuhat takbir. Nabi umpamakan solat itu seperti manasik haji umrah. Dia punya mulanya dengan takbir. Maka takbir itu dipanggil takbiratul ihram. Lepas takbir tak boleh makan kacang. Sebelum takbir pantang larang. Sebelum takbir boleh bergerak banyak, lepas takbir tak boleh. Macam dalam ihram, itu tak boleh, ini tak boleh. Maka dinamakan takbiratul ihram, menyerupai ihram haji umrah. Tak boleh gugur rambut, tak boleh bersetubuh, tak boleh itu, tak boleh ini, banyak haram ni kan. Kemudian Nabi sebut tahliluha taslim.
Tahallul tu makna boleh buat macam-macam lah. Bila tahallulnya dengan salam. Tahallul umrah dengan gunting atau cukur. Tahallul solat dengan salam. Dan salam ini pun nanti ada di bawah, Nabi mengakhiri solat dengan salam. Salam kalau mazhab Syafi'i ni mazhab Syafi'i ni dia banyak, dia punya syarat-syarat dia. Dia kena tekan tasydid. Macam Fatihah pun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka salam pun dia kena assalam. Dia tak boleh salam saja. Assalam tak boleh. Dua S. Ada syaddah. Ada sabdu. Sabdu lah. Bahasa Perak panggil apa? Sabdu lah. Sama lah. Tasydidnya syaddah. Jadi alif lam sin. Alif lam syamsiah. Dekat sin tu kan ada syaddah. Jadi tak boleh macam al-salam. Jadi assalamualaikum. Tak boleh mudah-mudah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mazhab lain salah. Mazhab Syafi'i ni dia syadid sikit dah. Ar-Rahmanir-Rahim. Tahiyat pun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Dal tu masukkan ra. Bukan Muhammadan, Muhammadar. Apa orang panggil idgham bila ghunnah. Tanwin bertemu ra. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia apa? Idgham kamil. Mazhab Syafi'i ni dalam bab bacaan tu dia sangat halusi. Baik. Nabi mula dengan takbir. Oleh kerana tajuknya sifat, sebahagian riwayat disebutkan Nabi angkat tangan tu hadwa mankibai. Nabi mengangkat kerana rafa'a ra'sahu hadwa mankibai. Nabi sentiasa kana yarfa'. Kana masuk mudhari' ya dulu ala istimrar, selalu Nabi kalau angkat tu bertentangan dengan kepala bau. Jadi ada dua pendapat, ada yang kata angkat begini, hujung-hujung jari bersama bau, ataupun pergelangan tangan sama bau. Pergelangan tangan ni, jam kita ni agak-agak sama dengan bau. Tinggi itulah Nabi mengangkat tangan. Kalau orang perempuan, dia angkat, untuk membezakan lelaki perempuan dia angkat kepit macam tu. Lelaki dia buka tinggi sikit. Saya dulu zaman kaset kan, ada satu kaset Allahyarham Ustaz Ismail Kamus, dia suka melawak kan. Dia bergurau lah. Dia kata kenapa orang perempuan kepit tu, orang lelaki buka macam tu kan. Dia kata ketiak orang lelaki wangi, ketiak orang perempuan sambung sendiri. Itu dah dia melawak je, rahimahullah. Jadi kadang-kadang dengan melawak tu senang dapat tangkap tu, laki gini, perempuan gini kan. Wangi ke dah tu tak tahulah. Dan angkat tangan ini yang mula-mula sekali sunat, tak angkat tak apa, yang penting niat dan takbir. Niat tu rukun, melafazkan takbir tu rukun. Rukun qauli gabung dengan rukun qalbi kan, hati dan mulut serentak muqaranah. Solat fardu subuh itu je, bilangan rakaat itu tak wajib diniatkan. Solat fardu subuh jadilah. Tapi kalau kita boleh masukkan semua sahaja, aku solat fardu subuh 2 rakaat mengikut imam kerana Ta'ala, lagi cantik lah, complete. Kalau yang was-was tu shortcut je lah, kena tak perlulah panjang-panjang sikit, takbir 5 kali. 5 kali tak apa lagi. Saya pernah jumpa 15 kali. Ganggu, saya duduk sebelah. Allah macam-macam. Lagi dia tarik telinga dia sampai merah, tarik hidung. Lepas tu imam rokok boleh lalu. Imam rokok boleh. Apa yang tak masuk pun tak tahu. Yang asas niatnya salat fardu subuh, mengikut imam tu bila-bila pun kita boleh niat. Lepas takbir pun tak apa niat. Yang perlu diserentakkan itu ialah Allahu Akbar, salat fardu subuh. Qasad, ta'arud dan ta'yin kan namanya. Qasad tu salat, ta'arud tu fardu ke sunat? Fardu. Ta'yin nama waktunya apa? Subuh. Salat fardu subuh. Jadi selesai. Mudah sangat.
Jadi yang pertama sunat angkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua sunat angkat tangan setiap kali nak rokok. Jangan angkat cincin-cincin ya, baik tak angkat. Allah. Tak sampai. Macam tu je. Angkatlah tinggi. Seperti mana kita takbir, gaya tu lah juga. Allahu Akbar, rokok. Dua. Tiap-tiap kali rokok. Yang ketiga setiap kali i'tidal, angkat tangan. Sami'allahu liman hamidah. Setengah orang dia passion nak buat tu, dia tidak cuy berdiri tegak je. Daripada rokok i'tidal kan. Tunjuk sikit. Daripada rokok i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Tak larat nak angkat dah. Tak larat angkat dah. Sunat tu kurang pahala. Takbiratul ihram, hak first tu je lah. Mula tu. Setiap kali rokok, angkat tangan. Setiap kali Sami'allahu liman hamidah, angkat tangan. Sujud tak payah angkat tangan lah, turun je lah. Duduk pun tak perlu, sujud pula pun tak perlu angkat tangan. Dari sujud nak berdiri pun tak perlu angkat tangan. Kecuali lepas tahiyat awal nak masuk ke rakaat ketiga kan. Ataupun kalau kita datang lambat, tahiyat awal kita tu tak menentu, kita join dengan tahiyat imam. Maknanya lepas tahiyat awal nak masuk ke mana-mana rakaat pun angkat tangan lah. Dan kita datang lambat, imam dah 2 nak masuk 3, kita 1 masuk 2. Jadi sunat mengangkat tangan selepas membaca tasyahud awal. Gitu. Kalau orang terlupa tahiyat awal, dia berdiri baru teringat, dia tak sunat angkat tangan. Kerana angkat tangan itu bukan pada rakaat ketiga. Angkat tangan itu selepas membaca tahiyat awal. Dah kamu tak baca tahiyat awal, kamu lupa berdiri, Allah tak baca tahiyat awal. Dah berdiri tegak, tak boleh duduk dah. Tak boleh dah. Jadi tarikh qiyam begitu je lah. Itu. Maksud saya ada 4 tempat sunat mengangkat tangan. Takbiratul ihram. Yang kedua setiap kali rokok. Yang ketiga setiap kali i'tidal. Dan yang keempat selepas baca tahiyat awal, ketika berdiri itu kita sunat angkat tangan. Tak kira lah apa rakaat pun, selalunya 2 masuk 3 lah. Tapi kalau kita datang lambat, dia tak menentu. Kadang kita baru dapat 1 rakaat, imam dah duduk tahiyat awal, jadi kita 1 masuk 2. Okey. Dalam fiqh ni diajak mula takbiratul ihram, yang takbir lain tu nama apa? Intiqalat kan? Takbir perpindahan. Berpindah daripada satu rukun ke satu rukun, sunat kita takbir. Takbir yang wajib ialah takbiratul ihram beserta niat. Hak lain tu sunat. Allahu akbar rukuk, Allahu akbar sujud, Allahu akbar duduk, takbir intiqalat. Tetapi kalau semayang mayat, 4 takbir tu 4 wajib. 4 wajib. Takbir mula takbiratul ihram. Lepas tu kita baca Fatihah. Selesai Fatihah, takbir sekali lagi tu jangan duk angkat tangannya, mulut tak takbir tak boleh. 4 takbir tu bagaikan 4 rukun. Keempat-empat tu wajib dilafazkan. Mengangkat tangan sunat, melafazkan Allahu Akbar kedua, Allahu Akbar ketiga, Allahu Akbar keempat tu kesemuanya rukun. Tak sebut, tak boleh dapat sampai RM5 lah. Tak sah. 4 takbir tu wajib. Kalau kita sembahyang subuh, takbiratul ihram je wajib, takbir lain kita sujud malah nak sebut Allah Akbar, tak apa je, kurang pahala je. Tapi sembahyang mayat, 4 takbir itu kesemuanya rukun. Beza. Sebab dia tak ada takbir intiqalat, tak ada berpindah daripada berdiri kepada rukuk. Mana ada sembahyang mayat rukuk? Ya, sila. Ya. Ya. Oh ya. Ya, selesa. Ketat lah. Ya. Rapat sah tu bagus. Tapi rapat terlampau ni maksudnya kan. Itu kita kena fahamkan jemaah lah. Dalam suasana macam tu, kita nak fahamkan orang berpayah. Satgi mayat tu marah pula, bukan sesi tazkirah.
Okeylah, tak apalah, dah kita terkepit, kita jangan buka luah-luah lah, takut lagi sigung pipi kawan pula. Membuka tangan itu sunat, menyakitkan kawan-kawan sebelah tu haram. Jadi ala kadar je, takat mana boleh lah. Seperti duduk tahiyat akhir, yang baiknya iftirash, duduk atas lantai. Atas lantai sengit sikit kan, kaki kanan pacak, itu dipanggil iftirash. Tawarruk, afwan, tawarruk. Tawarruk tu daripada war tu punggung di lantai. Dubur lah, papan punggung. Yang paling baik tawarruk lah, duduk di lantai. Tapi kalau ketat macam tadi, kalau kita duduk atas lantai, kadang-kadang tak sampai lantai, kita duduk atas kaki kawan. Waktu berdiri tadi kita tengok kaki dia bengkak, kaki jari ibu makan cekam, apa namanya, sini pakai cekam. Oh ya Allah, dengan macam ada nanah satu macam. Kita nak duduk macam tu juga. Kesian dia, duduk atas kaki lah, duduk macam tahiyat awal. Tahiyat akhir pun duduk macam tahiyat awal. Bertimbang rasa lah maksudnya. Yang kita buat tu bukan wajib, sunat. Tapi boleh ganggu orang, jangan buat yang sunat tu. Kalau sampai mengganggu orang, jangan buat. Okey, baik. Nah, ini isu takbir lah. Kalau kita datang lambat, imam sedang sujud. Saya buat contoh, imam sedang sujud. Kita tak perlu tunggu. Kita takbir sambil berdiri, beserta niat takbiratul ihram. Kita turun sujud sama imam. Fatihah tak perlulah, imam duduk sujud. Imam sedang sujud, kita datang lambat, kita takbir terus sujud. No? Jangan tunggu dia berdirilah lagi, senang sikit. Bukan ada senang susah pun. Imam sedang sujud, kita takbir sambil berdiri terus sujud. Jangan buang masa. Ikut apa yang imam sedang lakukan. Tapi rakaat tak dapatlah. Kita tak mau buang masa, kita nak pahala berjemaah itu berjalan terus. Jangan tunggu-tunggu. Okey, yang saya nak cerita, kita takbiratul ihram, imam sedang sujud, kita turun sujud tu diam je, tak sunat kita sebut Allahu Akbar. Turun je, turun sujud. Nanti imam angkat kepala, imam duduk, Allahu Akbar, ketika tu baru kita sebut Allahu Akbar dan duduk. Faham tak? Boleh? Okey, kita buat contoh imam sedang duduk lah. Duduk antara dua sujud. Kita datang lambat. Kita takbir sambil berdiri, Allahu Akbar, niat solat fardu zuhur. Imam sedang duduk, kita turun. Turun duduk tu tidak disunatkan melafazkan Allahu Akbar. Turun je. Turun duduk. Elok kita duduk je, imam Allahu Akbar sujud. Waktu tu baru kita sujud bersama Allahu Akbar. Dalam kitab Tanwirul Masalik tu adalah dalil-dalil dia. Iklah lagi. Imam sedang tahiyat awal. Okey, kita datang imam tahiyat awal, nak tunggu dia berdiri ke? Ikut terus lah, rugilah. Ada orang dia tunggu. Dia tak mau nampak tunggu sangat, dia buka tingkap, dia tengok sana, tengok sini. Dia nak tunggu berdiri tu, dia tak reti nak ikut. Berdiri, aku berdiri, imam berdiri, baru senang. Sebenarnya tak ada susah pun. Tunggu apanya? Ikut terus. Takbir, terus duduk dalam keadaan tidak disunatkan menyebut Allahu Akbar. Turun je, turun duduk. Duduk sekali imam berdiri, kita bangkit berdiri. Waktu tu sebutlah Allahu Akbar, intiqalat. Itu makna intiqalat. Sebab perbahasan kita perbahasan takbir. Oleh kerana kita sembahyang lambat, nanti imam tahiyat akhir, kita pun duduk tahiyat, bagi kita tahiyat awal lah. Imam tahiyat akhir, kita tahiyat awal. Kita baca sekadar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tunggu imam bagi salam. Lepas imam bagi salam, kita kena berdiri kan. Berdiri tu nak sebut Allahu Akbar kan berdiri saja. Yang ni bergantung. Kalau kita sudah dapat 2 rakaat, kita ikut imam tu 2, makna nak bangkit berdiri ni 3, 4, 2 lagi. Kita dah dapat 2, kita berdiri ke rakaat ke 3. Itu sunat kita sebut Allahu Akbar, dan sunat kita angkat tangan Allahu Akbar. Tapi kalau bukan rakaat kedua, contohnya kita dapat dah 3 rakaat, kita nak tambah lagi 1, makna 3 masuk 4, kita hanya sunat mengangkat tangan ketika berdiri masbuk, bangkit berdiri tambah tu, kita angkat tangan, mulut tutup, tak perlu sebut Allahu Akbar.
Kalau sebut, kurang pahala. Tak sebut, lebih baik. Itu ilmu. Ubah yang biasa tu, kita kena pastikan ketika imam tahiyat akhir, aku rakaat kedua ke atau rakaat lain. Kalau rakaat kedua, sunat dua benda, berdiri sambil mengangkat tangan dan menyebut Allahu Akbar. Berdiri tambah masbuk tu. Kalau bukan rakaat kedua, mungkin rakaat pertama, rakaat ketiga, tidak sunat menyebut Allahu Akbar, hanya berdiri begini. Imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita berdiri. Baca Fatihah lah. Fatihah jangan sengak lah. Allahu Akbar tu tidak disunatkan. Sebab duduk kita tu bukan pada tempat tahiyat. Kalau kita sembahyang seorang-seorang, takkan rakaat pertama pun ada tahiyat. Kita hanya meraih tahiyat akhir imam. Adapun kalau kita memang rakaat kedua, sembahyang seorang diri pun memang kita akan duduk. Dua ketiga tu sama ada berjemaah atau tak berjemaah, dia mahallut tasyahud dipanggil, tempat tahiyat. Fiqh macam tu lah. Dah kalau sebut pun tak apa, tak batal. Cuma adakah sama yang tahu dengan tak tahu? Tentu tak sama kan. Ustaz, hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Jangan kita kata Allahu Akbar tu lafaz mulia, takbir puji Allah, mesti pahala punya. Dia ada ketika-ketikanya kita buat bagi tepat. Ayyukum ahsanu amala. Allah nak lihat siapakah amalannya yang paling baik. Paling baik ini yang pertama ikhlas, yang kedua bertepatan dengan syariat. Tu makna paling baik. Dia buat tu betul-betul punya. Nak betul tu kena mengaji lah. Betul tak? Imam bagi salam, kita berdiri, angkat tangan, diam sahaja. Tapi kalau kita rakaat kedua tu, kita rakaat kedua imam bagi salam, maknanya itu memang tempat tahiyat kita, tahiyat awal yang betul-betul punya bagi kita. Imam bagi salam, kita berdiri menyebut Allahu Akbar sambil mengangkat kedua belah tangan. Paras mana? Kalau lelaki tinggilah, paras pergelangan tangan bersamaan dengan bau. Kalau perempuan, jari-jari mereka sama dengan bau. Untuk membezakan lelaki dan perempuan. Jawapan dalam kitab fiqh, kenapa berbeza lelaki perempuan? Perempuan itu lebih panggil astar, lebih sopan lah. Kalau perempuan pun Allahu Akbar tu, dia ni perempuan kan lelaki, dia sujud pun dia kepit sikit. Kita sujud kalau boleh buka, kita buka lah. Sembahyang sunat kan buka ni. Kalau berjemaah tu takut ganggu orang, sembahyang sunat itu kita buka siku kita ni, jarakkan daripada apa ni panggil lambung lah, usuk tu kan. Usuk tu. Baik. Ya. Bila? Ya. Tak disyaratkan ya. Adalah pendapat yang kata kena keluar dari jemaah, tapi tidak disyaratkan. Tak niat pun tak jadi masalah. Kemudian dan membaca alhamdulillahi rabbil alamin wal qiraah bi, bacanya bil hamdu. Kalau mengaji nahwu bi huruf jar, kenapa alhamdu? Ini orang panggil hikayah bi alhamdulillahi rabbil alamin. Ini pun isu juga, mananya bismillahnya mana? Sebab tu jadi khilaf. Hadis ni tempat berlaku khilaf. Mazhab kita kena baca bismillah. Kalau ikut hadis ni tak ada bismillah. Terus alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Mekah tu kan. Tapi kita raih mazhab kita di Malaysia ni, supaya tak jadi kontroversi, kita baca bismillah. Kita pun ada dalil. Nabi satu hari ketika bersama para sahabat, tiba-tiba Nabi terlelap. Nabi duduk sedang bagi kuliah macam saya. Nabi terlelap. Penyampai kuliah terlelap. Kalau pelajar-pelajar terlelap tu biasa lah. Ni Nabi tengah duk ceramah apa-apa, terlelap. Lepas terlelap, buka mata senyum. Hoi, pelik Nabi mengangkat kepala, farafa'a ra'sahu mubtasiman. Nabi angkat kepala dalam keadaan tersenyum. Sahabat pun tanya, ma yadhakuka ya Rasulullah. Nampak macam tuan nak ketawa.
apa sebab Tuhan senyum macam gaya tu macam nak gelak? Nabi kata, unzilat alayya suratun anifan, baru sebentar tadi turun satu surah. Makna tak terlelap saja-saja. Lelap turun surah. Jadi kalau ibu-ibu, ayah-ayah terlelap tu, wahyu turun. Tak saja-saja tu, lelap tu ada lah tu, menurun apa-apa tu. Nabi kata baru turun satu surah. Surah Al-Kawthar, kata Nabi. Jadi sahabat pun minta Nabi bacakan penuh surah itu. Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebab sahabat minta baca penuh. Nabi baca bismillah, manakala tak baca bismillah tak penuh. Jadi kata Imam Nawawi letak hadis tu dengan syarah Sahih Muslim, dia kata ini dalil wajib membaca bismillah pada surah Fatihah dan semua surah lain. Tak baca tak lengkap. Bismillah itu ayat Quran. Dia bukan untuk mengasingkan satu surah dengan satu surah. Dia bukan macam sempadan, macam orang buat bendang ada batas, ada. Dia memang mesti baca. Kalau tidak tak lengkap. Maka hujah Imam Nawawi, kalau inna a'tainakal kautsar 3 ayat itu pun Nabi baca bismillah. Nabi tak terus baca inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, senapas pun boleh 3 ayat je. Nabi diminta baca surah itu penuh kepada sahabat. Sahabat minta, jadi Nabi mula start Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Lepas itu baru Nabi tafsirkan apa itu Kautsar. Ini satu dalil bismillah wajib dibaca. Kalau orang suruh kita baca qul huwallah, jangan qul huwallah tu, bismillah dulu. Dia ayat Quran. Dia ayat Quran. Tak baca dia tak lengkap surah. Maka Fatihah kalau tak baca dia tak lengkap Fatihah, tak sah solat. Itulah, bacalah. Kita mazhab Syafi'i kita baca. Mazhab lain pun sebenarnya mereka merai, mereka baca tapi pelan-pelan. Bukan tak baca. Kalau imam yang tak baca tu memang something tu ialah. Ya sila. Ya. 3 kali ya, betul. Tidak tak lengkap. Kalau kita baca di tengah-tengah surah Baqarah tu tak apalah, auzubillah saja. Kalau dari awal tu kena bismillah. At-Taubah memang tak ada, dia memang diturunkan macam tu. Kerana Allah mengisytiharkan berlepas diri daripada perbuatan orang musyrik. Allah dan Rasul. Auzubillah ajalah. Dia memang logiknya pun tak sesuai bismillah, sebab surah tu di permulaannya Allah menzahirkan kemurkaannya. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Surah At-Taubah kan. Sebelum tu surah Al-Anfal, tapi Sayyidina Osman dia mempunyai alasan yang tersendiri. Dia kata Al-Anfal surah yang awal-awal turun di Madinah, At-Taubah surah akhir. Al-Anfal ada bismillah, At-Taubah tak ada bismillah. Seolah-olah dua surah ni macam satu surah, menceritakan perjuangan Nabi yang awalnya di Madinah, Al-Anfal Badar, dan hujung-hujung hayat Nabi At-Taubah itu perang Tabuk. Anfal mula turun di Madinah, Taubah surah akhir yang turun di Madinah. Perang Tabuk ada 3 orang sahabat yang tak pergi perang, orang munafik tak pergi perang kan, di hujung hayat Nabi. Dah buka Fatu Mekah dah. Itu kena mengaji dalam saya terjemah Khulasah Nurul Yaqin, ada Sirah Nurul Yaqin, Ustaz Yusran ada mengajarlah kan. Jadi kan Uthmani, Sayyidina Uthman yang projek menulis semula Quran. Jadi dia bagi dia lah, yang sebenarnya memang tak ada bismillah lah, tapi orang tanya dia kenapa, rahsia lah. Dia kata rahsia dia Al-Anfal surah awal Madinah, At-Taubah surah akhir. Jadi seperti jalan cerita tu bersambungan-sambung sampai Nabi wafat lah. Tak ada lah bismillah. Anfal dengan Taubah tu seakan-akan satu surah, tapi 2 lah. 2. Cerita surah lah no. Dia tak turun serentak lah.
Surah yang special turun 2 serentak surah apa? Selalunya turun satu-satu surah ya, satu surah Jibril naik atas langit. Hari lain pula datang. Tapi ada satu peristiwa tu Jibril membawa 2 surah lengkap. Dia sampaikan kepada Nabi 2 sekali berkembang. Surah 2 pelindung nama. Al-Falaq An-Nas. Lebih popular dipanggil Suratul Muawwidhatain. Kita tak perlu sebut suratani, 2 surah. Kita sebut mufrad Suratul Muawwidhatain. Satu surah 2 pelindung. Seakan-akan 2 tu macam anak kembar. Al-Falaq dan An-Nas disampaikan dipanggil unzilata ma'an. Ya, macam tu. Saya sedang mengumpulkan kitab ayat-ayat istimewa dalam Quran. Hadis Nabi 40 hadis ayat-ayat istimewa ataupun surah-surah istimewa. Insya-Allah bakal terbitlah. Insya-Allah sedang semak lah. Baik. Apabila rukuk, baginda tidak mendongakkan kepalanya dan tidak terlalu tunduk. Mana rukuk ni yang paling baik macam Nabi lah, 90 darjah, no? Rukuk sama tulang belakang. Mata tengok mana waktu rukuk? Khilaf ulama. Kalau Imam Ghazali dia kata tengok antara 2 kaki. Ketika kita rukuk mata kita tengok antara 2 kaki. Ada ulama lain kata tengok tempat sujud juga. Tak apalah. 90 darjah. Berdiri tengok tempat sujud. Sujud tengok tempat sujud. Cuma rokok tu ada ulama kata tengok antara 2 kaki, ada ulama kata tengok tempat sujud. Kalau kita sembahyang depan Kaabah, tengok mana? Ada sebenarnya yang betulnya tengok tempat sujud. Qila saja tengok Kaabah tu. Dikatakan ni ayat kononnya gitulah. Ayat yang tidak terlalu kemas. Kalau kita tengok kitab fiqah, kitab Mughni Muhtaj, kitab Mu'tabar, walau amamal Kaabah. Lihat tempat sujud walaupun depan ada Kaabah. Walaupun kita sembahyang berhadapan dengan Kaabah. Tengok tempat sujud tu lebih khusyuk. Tengok kata tengok Kaabah. Tengok Turki kot. Dia akan mengganggu pandangan orang tawaf ni macam-macam fashion. Ada yang menyelit-nyelit, ada gutu, ada macam ni kan. Kita tengok Kaabah, tengok orang. Tengok tunduk pandangan. Tapi adalah pandangan yang kita tengok Kaabah tu tak kuat lah. Yang kuatnya tengok tempat sujud walaupun berada di hadapan Kaabah. Rokok ni paling baik 90 darjah. Itu orang panggil akmalur rukuk. Rukuk yang paling sempurna. Terbaik. Tapi kalau sekadar sah, cincai ya, janji sah, itu dipanggil aqallur rukuk. Sekurang-kurang rukuk, tapak tangan boleh menyentuh lutut. Kira rukuk dah tu. Kira okey lah, cincai lah. Pejam mata hal, boleh lah. Macam mana tapak tangan boleh pegang lutut macam ni? Ni tapak tangan, ini lutut. Ni mana lutut dah. Ni saya boleh pegang lutut dah ni. Macam ni ya. Okey lah. Rokok ni. Tapi tak berapa sempurna lah. Sah. Itu sekurang-kurang rokok. Mungkin orang ramai kita nak rokok 90 darjah payah. Ataupun kita sakit pinggang. Kan kita nak rokok yang terbaik ke, buat sekurang-kurang sudah lah. Sakit pinggang kan. Jangan tak rokok langsung, rokok juga. Yang pertama, kalau orang ramai nak rokok tu, nak bergerak payah. Yang kedua, mungkin sakit urat, sakit pinggang. Yang ketiga, perlu tahu juga, bila kita dipanggil ke istana, ada istiadat, kita perlu tunduk hormat. Jangan tunduk macam saya tadi, sebab itu sudah dikira rokok. Dapat? Jangan tunduk, kena tunduk. Kita rakyat, dia sultan. Jangan pergi samsing gitu ya. Tunduklah kan. Tapi jangan tunduk macam saya, sebab itu sudah masuk ke paras sekurang-kurang rokok. Adjust lah. Tinggi sikit lah. Berlatihlah di rumah sebelum pergi dapat pingat tu. Berlatihlah dulu nak tunduk terah mana.
Faham tak? Kalau ini lutut tinggi ni, ni bukan lutut ni. Tengah ni okey lah. Okey. Berlatih lah. 3 hari sebelum pergi menghadap tu berlatih dulu. Ini guru saya sebut, sungguh. Guru saya sebut. Dia tak syirik. Sebab ramai orang tak tahu benda ni. Sujud kepada makhluk, semua orang tahu. Kalau buat, kufur. Sujud 7 anggota tak daya kan. Dan sultan pun tak minta kita sujud dia. Kita tunduk hormat. Tapi jangan sampai rokok dan sujud. Rokok, dalam kitab Kifayatul Muhtadi, Syekh Muhammad Daud Al-Fatani, kitab Jawi, rokok kepada makhluk, ramai orang tak tahu dia hanya dosa. Kita tahu, tak elakkan daripada dosa. Ada. Sujud syirik. Sujud. Sebab bab ni, orang tak sangka, orang tak sedar kata itu rokok. Setengah tu tunduk lebih. Ni lebih ni. Ni lutut ni, saya tinggi boleh pegang. Satu lagi, hormat. Bila kita nak lalu depan orang ni, macam ni tak apa. Kita tak sampai kepala kita ni. Tapi ada orang tu. Jangan, itu melebih pada rokok dah. Ni lutut, kalau macam ni, ini dah sampai ni. Tunduk al-inhina. Al-inhina ni kalau bukanlah murtad, tak murtad sebab dia pun tak tahu. Tak boleh. Tunduk ta'zim kepada makhluk. Kita lam narka' illa lillah. Kita tak akan rokok melainkan hanya kepada Allah. Kita hormat ada parasnya. Ni jalan, nak makan kenduri jalan ni pecah kuku ni. dia buat lain. Syekh Nuruddin beritahu, Belanda, tak tahulah ustaz minat sejarah kan. Dulu orang Melayu jalan tu tunduk sikit lah. Belanda dia paksa. Jalan depan orang tunduk. Bagusnya ada sopan santun. Tapi bila bercanggah dengan syariat je tak bagus pula. Tunduklah, tapi janganlah tunduk keterlaluan. Tak tahu, tak hidup zaman tu Jepun ke Belanda tak tahulah. Dia paksa kan, dia ajak adab kepada kita. Jepun kalau dengan cikgu dia tunduk kan. Lagi cikgu dia tak kata apa, dia tunduk tu lah. Tunduk tu bagus, hormat. Tapi hormat kita ada had-hadnya. Ukurlah, jangan sampai jadi rokok. Bila tangan kita boleh menyentuh lutut, itu rokok. Jangan sampai ke paras tu, tinggi sikit. Saya pun tak pernah jumpa sultan apa lagi. Kalau nak pergi ke saya pun kena berlatih juga 3-4 hari. Takut berlebih-lebihan. Itu. Rokok 90 darjah tak ada orang buat. Tapi tak sampai 90 darjah tu pun sebenarnya sudah dikira rokok. Kalau tangan dapat menyentuh lutut. Ya. Ya. Tunduk juga kan. Ya. Ya, itu tunduk kita tu nak sentuhkan mulut kita ke tangan dia. Bukan niat kita nak tunduk. Niat kita nak salam. Ya. Kalau dia duduk, kita berdiri, tu memang tak elok. Kita akan jadi rokok. Kalau orang tu duduk, syekh tu duduk, kita nak salam, kita duduk juga. Jangan kita berdiri nanti jadi rokok. Jadi dia duduk, kita duduk. Kalau dia berdiri, tak apalah kita berdiri. Ya, betul. Sebab tujuan kita nak hormat. Tapi kita bukan niat nak rokok lah, kita nak ambil tangan dia. Sebab itulah guru-guru di Syria tak bagi cium tangan. Antaranya Syekh Mustafa, kalau dia datang ke Ma'had saya, Ma'had Tauji, budak-budak cium tangan dia tak lah. Dia kata apa? Inhina. Macam tadi, macam saya duk bahas tadi. Tunduk apa semua. Kalau nak cium juga dia angkat tangan. Nampak macam belagak sikit lah Syekh ni. Orang nak salah. Kamu nak salah? Dia angkat tangan. Supaya tunduknya sikit. Kalau dia duduk atas kursi, dia angkat macam tu. Mas, cium. Dia tak suruh pun. Tapi nak mengelak daripada ini. Tapi dalam bab salam cium tangan ni bukan niat kita untuk tunduk. Kita nak sampaikan mulut kita ke tangan. Jadi tidak jadi satu dosa lah. Kalau kita datang tu memang tunduk. Dia adab ni di Indonesia sangat menitik beratkan adab. Tapi setengah tu keterlaluan lah. Dia adab tu sampai tunduk lebih-lebih kan. Itu tak boleh lah. Adab bagus, tapi bila terlebih tu
Dia panggil in'akasa ila dhiddihi, hari itu ke arah yang ni pula. Baik, terus ya. Tajuk rokok bila Nabi kita ni. Apabila mengangkat kepala dari rokok, baginda tidak terus sujud. Ini penting, yang ni penting. Selepas rokok, angkat kepala tu kita panggil i'tidal kan. Jangan gopoh terus sujud. Jangan. Sehingga berdiri tegak terlebih dahulu. Pastikan kita berdiri tegak terlebih dulu, baru kita sujud. Ini dipanggil tamakninah. Kita rokok, Allahu Akbar. Tamakninah dalam rokok insya-Allah dapat. Pasal kita sunat baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali. Insya-Allah dapat tamakninah dalam rokok. Sujud pun kita Allahu Akbar sujud. Insya-Allah dapat tamakninah pasal kita baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali mesti dapat punya. Kadar bertenang diri. Badan tak bergerak. 3 kali baca. Duduk antara dua sujud. Kita jenis orang Melayu kita ni jenis baca Rabbighfirli warhamni. Jadi waktu tu kita tenang diri. Tetapi i'tidal. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Dia tak sujud terus. Dia cepat sangat. Baca tapi cepat. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Yang tangan ni duk hayun, ada hayun, ada yang tarik kain. Tarik kain bagi tak cekang. Ni tangan duk tangan sini. Jadi biar ada tenang diri. Sami Allahu liman hamidah. Lepas tangan jangan goyang. Tenang diri sebut. Relax sebut. Rabbana lakal hamd. Lepas itu kita sujud. Kalau nak puas hati lagi baca lebih panjang. Rabbana lakal hamd. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Baru sujud. Dapat, insya-Allah dapat. Memang tenang. Bertenang dalam i'tidal. Kalau kita sembahyang berjemaah, insya-Allah imam akan bantu kita. Imam sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kita laju ni nak sujud pun tak boleh sebab imam tak sujud lagi. Itu kelebihan berjemaah. Kalau sembahyang seorang-seorang, sembahyang sunat, banyak laju. Ya. Imam laju juga. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bila kita sembahyang sunat qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, waktu tu kita boleh tengok laju, banyak orang laju. Apa? Antara dua sujud. Tak apalah. Tapi dapatlah tamakninah. Boleh baca sekerap pun tak apa dah. I'tidal ni yang kritikal ni pasal dia berdiri nak ke sujud ni dia selalunya dia tak sabar-sabar dah. Kalau duduk nak sujud tu dia relax sikit, duduk lagi sujud. Tapi i'tidal sami Allahu liman hamidah. Ketika tangan nak jatuh ni sambil-sambil tu Rabbana lakal hamd. Orang jatuhkan tangan dulu. Tenang diri baru baca. Fa iza stawa qa'iman, bila Nabi dah berdiri tegak, qala, Nabi akan kata Rabbana lakal hamd. Ada riwayat Rabbana walakal hamd. Nabi angkat kepala, Nabi kata Allahu Akbar. Nabi berdiri tegak, baru Nabi kata Rabbana lakal hamd ataupun Rabbana walakal hamd. Lagi tak tegak jangan kata lagi. Bagi dapat tamakninah. Begini ya. Ni rukuk. Okey. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Dapat dah tu. Tangan saya tak gerak-gerak. Rabbana lakal hamd. Yang selalunya Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Tangan buat macam ni. Terus sujud. Ni gerak ni. Tak tenang. At-tamakninatu fi kullin. Fi kullin tu mana? Fi kullil arkan. Tamakninah pada semua. Semua apa? Semua rukun. Semua rukun ni mana? Tamakninah dalam rokok, tamakninah dalam i'tidal, tamakninah dalam sujud, tamakninah dalam duduk antara dua sujud. Itu dalam semua. Ya. Itu Mekah.
Itu hadis ni dia lautan yang dalam, dia boleh menyebabkan orang mati lemah. Dia mazhab. Ada mazhab mereka berdasarkan hadis. Fa idza qala al imam sami'allahu liman hamidah qulu rabbana lakal ham atau rabbana walakal ham. Bila imam menyebut sami'allahu liman hamidah, hendaklah makmum berkata rabbana lakal ham ataupun riwayat rabbana walakal ham. Jadi imam kata lain, makmum kata lain. Ada juga mazhab sebut wah boleh. Tapi mazhab kita berpegang dengan semayang macam Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sahabat mendengar Nabi semayang, Nabi sebut ketika mengangkat kepala, Nabi sebut Allahu Akbar. Setelah berdiri tegak, Nabi sebut Rabbana lakal ham. Salat macam aku, macam tu. Sami'allahu liman hamidah pun kita kata, Rabbana lakal ham pun kita kata. Sebab sahabat melihat Nabi salat macam tu. Tapi dalam waktu yang lain Nabi kata, bila imam kata Sami'allahu liman hamidah, itu imam. Kamu sebagai makmum kata Rabbana lakal ham. Beza pula imam makmum. Jadi itulah berbeza pendapat. Tak ada masalah, janji semayang lah. Ya, tapi tamak ninah itu memang ulama sepakat. Mazhab Syafi'i tak tamak ninah tak sah. Mazhab Hanafi tak tamak ninah tak dapat pahala. Sah tapi tak dapat pahala, berdosa. Kita panggil adamus sihah, tak sah. Dia kata adamul kamal, tak sempurna. Jadi jangan kita kata oh Bangla tak apa, dia sembahyang laju, dia Bangla, dia mazhab lain. Tak boleh juga. Bangla mazhab apa? Hanafi. Cuma mereka tak katakan itu sebagai rukun. Taklah sampai tak sah, tapi tak dapat pahala sembahyang apa, penat je. Dan Nabi memang jelas ada seorang sahabat sembahyang tanpa tamakninah. Dia sembahyang di ujung tu dipanggil musi salatahu. Salatnya jahat, rosak. Seorang Badawi sembahyang laju. Dia lepas bagi salam, dia mai kat Nabi. Dia bagi salam ke Nabi, dia jabat tangan dengan Nabi. Nabi kata kat dia, salli fa innaka lam tusalli. Pergi sembahyang sekali lagi. Tadi itu bukan sembahyang. Dia kata okey baik. Dia pergi sembahyang 2 rakaat sembahyang sunat. Sunat pun kena tamakninah. Bukan mesti solat fardu. Nabi biarkan dia sembahyang sampai habis, dia main nak sembang dengan Nabi. Nabi kata, dah. Pergi sembahyang lagi sekali. Kamu bukan sembahyang. 3 kali dia sembahyang. Tak apalah, dia jenis boleh terima teguran. Kalau orang Kuala Kangsar ni suruh sembahyang. Salah atau mana? Contohlah. Dia okey. Ada kebaikan dia. Sembahyang dia tak betul, tak apa, itu kelemahan dia. Dia berlapang dada. Baik. Pergi sembahyang lagi. 6 rakaat dah, 2 rakaat. Main nak sembang dengan Nabi, bukan halau Nabi, tapi sembahyang. Salli fa innaka lam tusalli. Setelah 6 rakaat, dia main, Nabi kata sembahyang lain, itu pun tak betul. Akhirnya dia kata, wahai Rasulullah, saya tak tahu kat mana yang saya tak betul. Ajarkan saya. Bagus dia. Ajarkan. Nabi kata semua okey dah, cuma tak tamakninah. Rokok, tidak tu laju sangat. Kita orang Melayu ni i'tidal saja yang laju, hak lain tu cantik. Tak perlu tegak lah. Tang i'tidal tu cuba kita tahsin, kita perbaiki. Di sini dah lah, tempat lain lah. Sini okey kot. Jadi kita tenang, baca slow-slow Rabbana lakal hamd, baru kita turun sujud. Daripada penilaian hadis tu, ulama menilai adakah solatnya tak sempurna atau tak sah. Mazhab Hanafi kata tak sempurna, mazhab Syafi'i kata tak sah. Tetapi pelik juga sebab Nabi membiarkan dia solat, setelah selesai baru Nabi tegur. Apa yang dia buat tu mungkar, nahi mungkar. Mazhab Syafi'i kata itu hikmahnya Nabi, biar dia sembahyang dulu, sekali tegurlah. Biar dia buat dulu. Seperti mana orang kencing, biar dia kencing dulu. Kencing dalam masjid pun ada. Kan? Ada orang kencing dalam masjid zaman Nabi. Biar dulu. Bukannya Nabi sporting, tapi tindakan yang bijaksana. Biar dulu dia sembahyang. Habis sembahyang baru Nabi tegur. Mazhab Hanafi kata itu tanda sembahyang dia sah, cuma tak dapat pahala je.
Sebab Nabi biarkan dia solat, dia buat ibadat tu daripada takbir sampai salam, sampai selesai. Dah selesai baru Nabi tegur. Nabi tak terus tegur, apa rokok macam tu, apa tidak macam tu. Nabi tak tegur terus. Jadi Nabi melambatkan tegur itu menyebabkan berlaku khilaf. Tamakninah itu rukun ataupun dia satu syarat penyempurnaan solat. Kalau tak tamakninah sah tapi tak sempurna, ataupun tak sah terus. Kerana Nabi melambatkan teguran. Dia bagi salah, dia main kat Nabi, baru Nabi tegur. Itu ada dalam kitab-kitab hadis, memang popular lah, dipanggil musi'u salatahu. Orang yang merosakkan solatnya, solat dia rosak. Hadis musi' salatah. Baik, apabila mengangkat kepala dari sujud, baginda tidak akan terus sujud. Ini duduk antara dua sujud, sehingga baginda duduk tegak terlebih dahulu. Setiap 2 rakaat baginda membaca at-tahiyat. Kita dah hurai dah rahsia tahiyat awal. Tahiyat awal tu mengingatkan kita asal rakaat 2, kemudian ditambah menjadi 4 atau ditambah menjadi 3. Tahiyat awal sunat, tetapi walaupun sunat kita buatlah dia sunat ba'd. Tinggalnya itu elok ditampung dengan sujud sahwi, dan dia mengingat kita rakaat asal dengan rakaat tambahan. Baginda duduk cara iftirash. Ni kalau tak sakit gaut apa semua, kita buatlah duduk macam Nabi. Nak tahu sihat tak sihat, kalau boleh iftirash sihat, tak boleh iftirash sakit. Kita boleh cek kesihatan kita sendiri. Iftirash ni kaki kiri kita hampak, kaki kanan kita tegakkan, dia jadi L. Bukan macam ni. Ini X-ray. Ini X. X sah, tapi bukan cara duduk Nabi. Duduk selang X ni sah, duduk bersila sah, duduk bertinggung je tak sah. Duduk atas kursi sah, duduk bawah sah. Rukunnya duduk. Cara kita boleh bawa bincang. Cara terbaik iftirash. Hampar kaki kiri, pacak kaki kanan. A. Yang kedua, duduk macam Nabi juga. B. Pacak kedua-dua belah kaki, duduk atas tumit. Itu dipanggil iqa'. Iqa'. Mana lebih mudah? Hampar kaki kiri, letak punggung. Punggung dilapik dengan kaki kiri, bawah, kaki kanan pacak. Pacak 5 jari. Ataupun pacak 10 jari. Dua-dua ni Nabi buat, tapi jarang-jarang Nabi pacak dua-dua, sekali sekala. Dia sebenarnya refleksi orang-orang tu, dia akan cekang regangan kan, urat kaki tu. Boleh buat sihat, tak boleh buat tak payah buat lah. Paksa diri pula kan. Jadi saya pesan kepada yang masih muda, ramai muda ni, selagi belum sakit, boleh buat, kita buat yang terbaik. Orang Melayu kita dia suka macam ni, dia suka selang. Kanan tak pacak, kiri tak pacak, dia selang macam tu. Kan? Duduk act sah, tapi tak dapatlah pahala duduk iftir. Iftirah ni hampar lah kan. Di Syria terkenal bait mafrush ya. Kita masuk rumah sewa tu, ada siap kapet apa, dia terhampar siap dah. Tilam tak payah beli, peti air tak boleh beli, dipanggil mafrush je. Rumah saya berkahwin, dapat rumah mafruh, poyuk besar, poyuk kecil, hampir tak terguna. Ada lengkap. Oh syok. Itu panggil mafrush iftirash, terhampar, tersedia. Kaki kiri hampak. Dia duduk yang tak sah ni hanya tinggung, sebab tinggung punggung tak rapat. Kalau duduk bersila pun boleh, duduk berlunjuk pun boleh. Duduk itu rukun, selagi boleh duduk kena duduk. Ada orang dia patah kaki bersimen, dia boleh sujud dengan sempurna. Sujud. Time duduk tau, dia hunjuk kaki dua-dua belah ke depan. Orang nampak pelik lah, tapi itulah duduk lah, tu tak apalah, macam mana pun tak apa. Dah dia boleh itu. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Selagi mudah, jangan ditinggalkan. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Yang mudah tidak gugur yang mudah kerana ada yang susah. Susah dia nak lipat kaki. Susah dia nak duduk iftirah, tapi mudah baginya duduk cara berlunjur 2 kaki ke depan. Lunjur. Duduk juga. Kalau sampai tak boleh duduk tu, barulah kita ganti dengan berdiri.
Dalam fiqh ada orang tak boleh duduk. Mungkin dia sakit apa, tak boleh duduk langsung. Duduk bersila tak boleh, berlunjuk tak boleh, apa tak boleh duduk. Berdiri boleh, rokok boleh, i'tidal boleh, sujud boleh. Sujud boleh, duduk tak boleh. Nak buat macam mana? Bangun berdiri, lepas sujud bangun berdiri. Lepas berdiri, sujud kedua. Lepas sujud kedua memang berdirilah. Nampak? Tak terbayang noh. Tak boleh duduk tu, kerusi pun tak boleh. Katakanlah ada penyakit apa pelik sangat ni, mungkin di bawah punggung dia ada bisul ke apa ke, urat sakit, tak boleh duduk. Macam mana, apa kaifiat pun tak boleh duduk. Maka perlu diganti duduk itu dengan berdiri. Sembahyang dia berdiri, berdiri, rokok, i'tidal, sujud, okey. Time duduk bangkit berdiri. Sujud pula turun pula. Pelik-pelik sikitlah. Itu panggil fiqh iftiradi, andaian daripada seorang penulis fiqh, kalau ada yang masalahnya begitu. Baginda tidak, okey, kita tirulah duduk iftirash, no? Iftirash. Kaki kanan pacak. Iaitu menghamparkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Baginda melarang duduk secara uqbatus syaitan, iaitu dengan meletakkan punggung dan dua tangan ke lantai dan menegakkan dua betisnya. Lutut ditegakkan dua macam ni. Itu sama ada tangan di lantai ataupun peluk. Kampung saya kata kalah judi. Cina juga. Cina kalah judi. Lutut dia angkat. Tak ada orang Melayu tak ada buat. Dalam semayang tu. Dua lutut ditegakkan. Peluk macam tu. Dia jangan, ini makruh. Makruh dalam semayang, makruh dalam pengajian, makruh ketika mendengar khutbah. Makruh dalam masjid. I'tikaf macam tu makruh. Luar masjid tak apa. Nabi pernah duduk di dalam rumah macam tu. Dipanggil, orang yang duduk tu dipanggil muhtabi. Duduk tu dipanggil ihtiba. Ihtiba. Kalau santai-santai, bukan di tempat ibadat, no problem. Nabi pernah duduk di rumah. Kadang-kadang orang Arab ni dia ambil kain, dia ikat. Dua lutut ditegakkan. Daripada lutut tu dia ikat sampai pinggang. Oh, sedap. Macam tu. Dipanggil duduk ihtiba. Orang yang duduk tu isim fa'al dia muhtabi, orang yang duduk begitu. Harus di luar masjid, makruh dalam semayang dalam masjid ketika mendengar khutbah. Faham tak? Dia ada benda yang harus di luar, makruh di dalam. Jari kita ni pun saya bagi tahu bila kalau macam ni dipanggil tashbik. Jari kanan masuk jari kiri. Melayu panggil apa? Panggil apa ni? Silang. SI lah. Menyilang jari, silang. Ini pun ada hukum. Dalam surau ni makruh. Sebab kita sedang dalam pengajian. Dalam surau, dalam masjid, orang baca kitab, dengar khutbah duduk macam ni. Biasanya mata akan terpejam. Syekh Ahmad Fahmi dia kata mungkin ada positif, negatif ke apa ke mata. Dia sedap mah. Kalau nak lena memang macam ni. Kalau di rumah kita tengok TV ke, santai-santai, boleh buat. Tapi kalau dalam suasana ni, saya buat contoh ya. Dalam suasana ibadat jangan. Kita baca maksurat ke, kita majlis selawat ke, jangan. Makruh. Fala yashtabikanna ahadukum baina asabi'i. Nabi kata jangan menyilang jari seseorang kamu, selang di antara jari-jarinya. Makruh. Makruh. Yang tu angkat dua kaki makruh, tak angkat kaki duduk macam ni pun makruh. Jadi tangan kita letak atas paha, jangan tashbik. Dalam perjalanan nak ke masjid, kamu nak ke masjid, itu sudah dikira solat. Allah Maha Pemurah, kita berjalan kaki ke masjid. Jalan kaki kita hayun tangan, memang kita tak buat gitu. Kalau kita naik kereta, anak bawa, kalau jadi pemandu pun tak buat gitu. Anak bawa kereta, kita nak pergi masjid, kuliah maghrib ke apa ke. Nabi melarang juga kita tangan macam ni.
Kerana perjalanan ke masjid sudah dikira solat. Tak sampai lagi tempat solat, sudah dikira solat. Jadi nak buat macam ni bila? Tak buat langsung lagi mudah. Nak tangkap gambar, buat gaya ke, tak apalah. Ataupun sukan. Tak apalah. Saya pergi Mesir, Masjid Amr bin Aus. Masjid yang Imam Syafi'i menghabiskan tulisan kitab risalah usul fiqh. Nama Masjid Amr bin Aus radhiyallahu anhu. Khatib menyebut ada pendengar khutbah. Khatib Arab lah. Dia kata pendengar khutbah ni dalam masjid niat-niat iktikaf. Dengar khutbah jangan sembang. Beri tumpuan. Dengar khutbah jangan duduk ihtibak. Saya tengok ramai duduk. Ni pun dengar khutbah cuci saya angguk lagi. Dia tu. Khatib duduk tegak dia. Dia angkat dua-dua kaki peluk. Jangan selang jari. Ni pun selang, ni pun angkat dua kaki, satu kesalahan. Lepas tu peluk lutut tu macam tu pula. Dua. Taklah dosa, tapi tak sopan. Gitulah. Ada orang Arab ni, majlis pengajian kitab iqna', kitab fiqh kan. Dia angkat dua lutut tu, kitab tahu letak mana? Tak celah-celah tu. Tapi ni pun pakai seluar. Kalau orang kita angkat dua lutut pakai kain, terbang buruh. Ni pun angkat dua lutut, dia letak kitab bawah tengok. Jadi di sudut adab tu memang kurang lah. Itu Arab ni. Bagi ni pun biasa benda tu. Biasa bagi kita lah. Kita yang memang dilatih sejak kecil sopan santun ni, kita tak selesa lah. Baik. Jangan duduk macam tu. Tak ada orang duduk macam tu. Aqibatus syaitan. Baginda juga melarang sujud seperti binatang buas, iaitu dengan dilepaskan dua siku ke lantai. Sujud lepas siku ni makruh. Angkat siku. Lepas siku ni macam anjing tidur. Basitun zira'i bil wasid, kan? Surah Kahfi. Anjing kalau dia tidur, memang dia punya siku tangan dia jatuh bawah. Dan anjing kalau duduk, memang dia akan angkat dua lututnya. Cuba kita Google tulis anjing duduk, lutut dia angkat gitu. Dia tegakkan dua lutut. Jadi salat jangan menyerupai binatang. Ayam, Nabi ada sebut anjing, ini anjing. Jangan sujud macam anjing, siku jatuh. Jangan duduk macam anjing, dua lutut ditegakkan. Ayam ada juga. Jangan sujud seperti patuk ayam. Makna tak tumanina, dia sujud-sujud Allahu Akbar, duduk puk macam ayam duduk patuk makan. Kanaqridik, seperti patuk ayam jantan. Okey, ayam betina patut lambat sikit ke, ayam jantan patutnya lebih laju. Kemudian ada lagi, jangan turun sujud seperti unta. Di solat ni disebut binatang banyak. Unta, ayam, anjing. Unta ni dia masalah khilafiyah. Kalau mazhab Hanafi, kita nak turun sujud jangan seperti unta, oleh itu turun tangan dulu. Oleh itu turunlah tangan dulu, kemudian baru lutut. Saya ingat saya lah mengaji fiqh Al-Hidayah Imam Marghinani. Saya pun di Syria saya mengaji Hanafi. Formal. Fiqh Hanafi turun tangan dulu. Kalau turun lutut dulu, unta. Mazhab Syafi'i, kalau turun tangan dulu, unta, turun lutut dulu, baru manusia. Khilaf, tak apalah. Sekarang ni kita tengok, sakit lutut kata sakit lutut. Tak sakit lutut dulu, kalau sakit lutut, turun tangan dulu. Kita boleh kata siapa turun lutut tu unta. Dah kita sakit lutut. Siapa turun lutut dulu, unta. Aku tak unta, aku sakit lutut je. Turun tangan. Khilaf itu rahmat. Bagi yang tak sakit lutut, turun lutut dululah. Kalau turun tangan tak jadi unta. Nabi tak cakap tangan ke lutut. Nabi kata jangan turun sujud seperti unta duduk. Unta duduk ni dipanggil, unta yang duduk tu disebut mabruk. Mabruk. Kita ucap tahniah kat orang, mabruk. Mabruk tu unta duduk.
Ada seorang syekh di Syria, dia tegur di sudut bahasa. Jangan kata mabruk, kata mubarak. Baru betul. Mabruk itu unta duduk. Unta duduk, dia akan melipatkan dua kaki depannya dulu. Sendi kaki depan tu akan dia lipat, dia turun dulu ke depan, lepas tu baru dia lipat kaki belakang, kemudian dia duduk. Ini kena tengok YouTube lah, type bagaimana unta duduk, untuk kita dapat tahu macam mana kita sujud. Unta dia akan lipat kaki depan, kemudian baru kaki belakang, kemudian baru dia duduk. Zahirnya kalau kita turun tangan dulu macam unta, sebab tangan kita tangan depan, kaki dia kaki depan. Satu. Habis itu Imam Abu Hanifah tak tahu ke? Imam Abu Hanifah dia tak tengok kaki mana, kaki depan, kaki belakang, dia tak tengok itu, dia tengok sendi. Kaki memang kaki depan, tapi sendi kaki depan itu lutut, dia turun macam tu. Macam lutut kita turun tu. Kaki depannya dia lipat ke depan, dia lipat macam tu. Kena tengok YouTube lah. Sekejap rehat kita tengok. Memang kaki depannya turun terlebih dahulu, tapi kaki depannya itu lutut. Lepas lutut, kaki belakang. Kaki belakangnya siku. Jadi dia turun lutut dulu, lepas itu baru tangan. Imam Abu Hanifah ni kalau berhujah dengan dia, ni juga. Sebab binatang yang apa panggil qawaim arba'ah ni, kaki empat ni, hak depan itu kaki, hak belakang itu tangan. Binatang empat kaki, lembu ke, kambing ke, dua kaki depan itu bukan tangan. Dua kaki depan itu kaki, kerana ada sendi lutut. Sendi lutut ni mesti lipat ke depan. Sendi siku lipat ke belakang. Tengok siku saya lipat ke mana? Ke belakang. Lutut depan. Kalau sendi siku lipat ke depan, nak makan nasi macam mana? Dia tak boleh lipat aku ni. Dia ke situ payahlah. Jadi kedua-duanya boleh terima, jangan gaduh. Sujud lutut dulu tak apa, sujud tangan dulu pun tak apa. Dipanggil ikhtilaf wajhatin nazar. Unta menurunkan lututnya dulu di sisi Imam Abu Hanifah. Di sisi Imam Syafi'i, unta menurunkan kaki depannya. Kaki depan tu tangan. Siapa sujud turun tangan dulu macam unta. Gitulah. Dia macam nombor 6, tengok sini 6, tengok sebelah sana 9. Jangan gaduh lah. Kita tulis macam ni, kita kata 6. Dia berdiri depan tu. Dia kata 9. Kita kata tengok betul-betul 6. Dia panggil kita, main sini, kita pipis sana. Oh betul lah 9 lah. Kita suruh dia main sini. Oh 6. Keluarga 69. Ikhtilaf wajhatin nazar. Cara tengok tu menyebabkan khilaf. Ada yang tengok kaki depan, ada yang tengok sendi. Sendi itu namanya rukbatain, dua lutut, bukan mirfaqain. Tahu punca khilaf ni, hidup kita tenang lah. Fiqh bukan untuk bergaduh, fiqh untuk harmoni. Mengaji fiqh untuk tahu sebab musabab khilaf ulama. Yang tu okey, baik. Habis dan mengakhiri solat dengan salam. Dosa besar meninggalkan solat Jumaat. An Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala a'wadi minbarih la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Artinya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya mereka berdua mendengar Nabi SAW bersabda di atas tiang mimbarnya, orang ramai hendaklah berhenti dari meninggalkan solat Jumaat. Zaman Nabi ada yang tak sembahyang Jumaat, munafik lah, orang munafik. Jadi Nabi bagi amaran keras, atau Allah menutup hati mereka, kemudian mereka termasuk dalam golongan orang yang lalai. Kalau di tanah Melayu kita ni, siapa tak sembahyang Jumaat 3 kali berturut-turut, jadi munafik kan. Sebenarnya berturut-turut tu tak ada. Siapa tinggal Jumaat 3 kali, turut-turut ke tak turut-turut tak tahulah, dia khawatiri jadi munafik. Jadi bila ada lafaz berturut-turut tu, hak nakal ni 2 kali tak pergi Jumaat, minggu ketiga dia pergi ya.
Lepas tu tak pi pula 2 kali, pi pula sekali. Oh, nakai sungguh. Kerana dia faham 3 kali berturut-turut, jangan berturut-turut. Mungkin 3 kali dalam sebulan, 3 kali dalam setahun ke. Jadi sekarang kita dah boleh sembahyang Jumaat, pi awal, hadir awal untuk solat Jumaat. Dalam keterangan ini kita sebutkan solat Jumaat ini wajibnya di Mekah, tapi Nabi tak dapat sembahyang Jumaat di Mekah. Sahabat-sahabat yang di Madinah dah sembahyang Jumaat, Nabi tak lagi. Sahabat di Madinah dah sembahyang lah. Imam nama Mus'ab bin Umair. Dia jadi imam, dia khutbah. Tapi yang usaha kumpul orang ramai ni, nama dia As'ad bin Zurarah. Dia antara Sayyidul Ansar, pemimpin Madinah. Dia buat sebaran, pengumuman. Dia usaha dia lah mengumpulkan orang ramai salat Jumaat. Nama dia As'ad. A-S, As, koma atas, A-D, Ad. As'ad bin Zurarah. Ini tokoh ni. Dia yang jemput Nabi ke Madinah. Ada bai'ah pertama musim haji di Aqabah dekat Mina tu, bai'ah pertama, kemudian bai'ah kedua. Janji taat setia, sumpah setia nak bela Nabi. Jemput Nabi mai Madinah. Nabi kata belum diizinkan Allah. Dia ambil berat noh keselamatan Nabi. Kira dia yang jemput Nabi, yang ajak Nabi mai duduk dengan kami. Mekah tak selamat, mai duduk dengan kami. Mai. Surat jemputan. Patut kita kenal lah orang ni. Tapi hidupnya, umurnya tak panjang. Nabi sampai Madinah, lepas perang Badar tu, dia meninggal dunia. Dia orang pertama dikebumikan di Baqi'. Dulu kubur ni merata-rata. Bila dia meninggal, Nabi dan para sahabat, Nabi kata kita beli tanah berhampiran Masjid Nabawi, kita buat perkuburan. Itu nama perkuburan Baqi'. Orang pertama simpan situ dia As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Perlu diperkenalkan, kita duk pi Madinah ni ketua kampung kita tak kenal. As'ad bin Zurarah, sangat besar jasanya. Bagi tempat kat Nabi tu besarlah. Dia orang pertama ke bumi di Baqi'. Lepas dia, adik susu Nabi pula meninggal, nama Uthman bin Maz'un, adik susuan Nabi. Minum susu Halimah As-Sa'diyah. Uthman bin Maz'un orang pertama wakil Muhajirin ke bumi di Baqi'. As'ad orang pertama wakil Ansar. Simpan situ. Lah banyaklah. Sampai tak kenal kita mana satu. Kubur Baqi'. Dan muka surat 36 ni ada satu amalan yang boleh kita tiru. Seorang sahabat Nabi nama Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Dia di hujung hayat dia, Ka'ab ni dia buta. Kalau cerita tak pi perang Tabuk, dia antara orang yang tak pi. Kemudian dia bertaubat kepada Allah. Allah turun surah Taubah. Surah Taubah menerima taubat Ka'ab dan 2 sahabatnya yang tak pi perang Tabuk. Mereka bertaubat dengan taubat nasuha, Allah terima. Ka'ab bin Malik ni bila dia tua dia buta. Walaupun buta, Jumaat dia tak tinggal. Anak dia pimpin tangan dia, bawa tongkat buta, pi sembahyang Jumaat. Setiap minggu bila dia dengar azan Jumaat, zaman dulu azan tu time Nabi dah bagi salam, Nabi dah duduk, saya cerita dah kan. Nabi duduk atas mimbar, bagi salam duduk, baru azan. Itu satu kali azan tu je. Jadi setiap kali berkumandang azan Jumaat, setelah khatib bersedia atas mimbar, Sayyidina Ka'ab ni akan berdoa kepada As'ad. Apa doa dia? Pendek ya. Rahimallahu As'ad, 3 perkataannya. Anak dia tiap-tiap minggu dengar orang azan Jumaat je. Anak tentu duduk sebelah sebab ayah buta. Ayah dihilangkan pandangan. Tua kan, kecil manis kot. Tak nampak. Dulu nampak. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Dia dengar orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia jawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rahimallahu As'ad. Anak dia minggu-minggu duduk dengar, lama-lama nak tanya. Ayah, pasal apa ayah baca doa Rahimallahu As'ad?
Ayah dia kata gini dulu. Kali pertama sembahyang Jumaat Nabi tak main lagi, Nabi duduk Mekah lagi. As'ad ni dia himpun orang, dia lantik Mus'ab jadi khatib, jadi imam. Dia tu lah, dia orang awal lah di Madinah ni. Dia pugak dulu, dia pelopor. Dia memang orang Madinah. Orang Muhajirin mai ni dia banyak bantu. Nak dakwah ke, nak buat kelas Quran ke, semua dia sponsor banyak. Antaranya Jumaat lah. Jadi jasa dia mengumpulkan kami. Nabi mai tu kira senang banyak dah, ramai dah Islam. Nabi hijrah Madinah dah ramai dah orang Islam. Sambut Nabi. Kalau Taif sambut dengan kutip batu, Madinah sambut dengan nasyid, dengan hadiah. Jadi orang-orang yang penting lah. Mus'ab bin Umair wakil Nabi, As'ad bin Zurarah, ada lagi Sa'ad bin Mu'az yang matinya dihadiri 70,000 malaikat. Itu semua orang-orang penting, orang Madinah yang penting. Orang-orang awal lah, pengasas-pengasas yang menjayakan hijrah. Kita pun bila dengar azan Jumaat, sunat kita sebut rahimallahu As'ad. Tak boleh bahasa Arab, cakap Melayu. Semoga Allah merahmati As'ad bin Zurarah. Semoga Allah mencucuri rahmat. Lah nak bagi sedap sikit. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas roh As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Tidak disyariatkan azan dan iqamah pada solat sunat. Solat fardu je azan. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala Sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-eidain ghaira marratin wala marratain bighairi adhanin wala iqamah, rawahu Muslim. Artinya daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, aku salat hari raya fitrah dan hari raya adha. Ini berjemaah lah ni. Sembahyang sunat ada yang afdal seorang diri, ada yang afdal berjamaah. Hak berjemaah nak sembahyang seorang pun boleh, hak seorang nak berjemaah boleh. Kita cerita afdal. Ada afdal berjemaah, seorang diri kurang afdal. Ada yang afdal seorang diri. Kesimpulan dia, sembahyang sunat ni kebanyakannya afdal sendiri-sendiri. Kecuali hak ni berjemaah ni, raya puasa, raya haji. Hak ni kalau seorang-seorang dia tak syok, macam tak raya. Lebih baik berjemaah. Sembahyang puasa, sembahyang raya Aidilfitri, Aidil Adha. Kecuali orang buat haji pagi raya tu dia sibuk melontar, bersesak-sesak, dia sembahyang furada seorang-seorang. Dia dah lontar, dia dah kerak rambut, dia tahallul awal, dia sembahyang sendiri dia. Aidul Adha sendirian. Kalau kita tak buat haji ni, digalakkan berjemaah Aidilfitri, Aidil Adha. Lagi tarawih. Kan? Lagi witir bulan Ramadan. Witir bukan bulan Ramadan, elok buat seorang-seorang. Nak berjemaah pun boleh. Kita cerita mana lebih baik. Tarawih, witir Ramadan, tarawih memang Ramadan lah. Lagi pagi, minta hujan, salatul istisqa. Arab kata istisqa. Minta hujan, ramai-ramai seorang-seorang tak turun hujan. Beramai lah berjemaah. Gerhana bulan, gerhana matahari. Apa lagi? Sembahyang ghaib tu bukan sunat, itu fardu kifayah. Mayat-mayat dia tak panggil sunat, dia panggil fardu. Sembahyang gerhana matahari, gerhana bulan. Apa lagi? Jenazah tu fardu. Salli fardal kifayah, dia bukan sunat jenazah, dia fardu kifayah, fardu yang bukan wajib kepada semua orang lah. Sebahagian orang sembahyang, sebahagian lagi tak sembahyang pun tak apa lah. Dia bukan sunat, dia fardu. Fardu lawan fardu ain dengan fardu kifayah. Jadi sembahyang yang disunatkan berjemaah ni, Aidilfitri, Aidil Adha, tarawih, witir bulan Ramadan, minta hujan, istisqa, lagi khusuf, gerhana matahari, gerhana bulan. Sembahyang minta hujan dah sebut dah kan. Jadi oleh kerana berjemaah, muazzin, apa peranan muazzin? Selalu dia duduk azan. Peranan dia melaungkan as-salatu jami'ah rahimakumullah. Ada di bawah tu muka surat 38. Ini kerja muazzin lah. Kalau tak sebut ni orang kita tak buat kerja pula.
Kalau orang tak main lagi, dia buka mikrofon. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak sembahyang gerhana matahari pukul 3 petang. Mai. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Itu kira menggantikan azan. Bila orang dah mai, sekali lagi dia melaungkan as-salatu jami'ah, menggantikan iqamat. Bayang lain seorang-seorang lah. Ya. Sallu fi buyutikum, sallu fi rihalikum. Itu pernah berlaku zaman Nabi ketika hujan, ribut taufan. Seorang sahabat, dia sebut macam tu. Kemudian ada orang dalam masjid yang pandang serong. Dia kata, Nabi suruh aku sebut ni. Nabi suruh sebut. Lepas apa ni, hayya ala salah kan. Hayal salah tu, lepas tu sebut sallu hayal falah, sallu fi buyutikum ataupun rihalikum. Semayang duha elok seorang-seorang, tapi boleh je berjemaah, boleh. Nabi pernah dijemput merasmikan rumah baru sahabat yang siap. Sahabat siap rumah, jemput Nabi. Nabi pergi lah, disediakan makan minum, Nabi makan minum, Nabi nak balik. Tuan rumah menyatakan hasrat, tujuan jemput Nabi ni nak minta Nabi salat di mana-mana ruang tamu, dia akan panggil tukang buat surau, musalla dalam rumah. Bagus juga wujudkan satu, kalau bilik banyak lah, satu bilik itu kita isytihar ini surau. Dengan kapet dia, dengan frame dia, dengan rak Quran, Yasin semua kan. Ini kita tak bagi anak-anak main lah. Ini sentiasa kemas surau dalam rumah. Jadi sahabat ni ruang tamu dia luas, dia cadang nak buat surau. Dia suruh Nabi makan minum tu, dia suruh Nabi semayang. Nabi pun semayang. Tempat semayang Nabi tu dia ambil berkat lah kan, dia akan buat surau. Yang penting bila Nabi takbir, sahabat tu saya tak ingat nama apa, dalam Sunan Tirmizi ada, dia kata fasafafna khalfahu wa kana waqtu duha. Kami anak beranak ni, aku, isteri, anak-anakku, fasafafna khalfahu, kami buat saf belakang Nabi. Dan waktu tu waktu duha. Maknanya mafhum lah, kita pun tak tahu, kita faham solat Nabi tu solat duha lah, time duha. Duha ni selalunya seorang-seorang personal. Hari tu berjemaah dan Nabi tak tegur. Habis sembahyang Nabi tak kata ikut apa ni duha main seorang-seorang. Nabi tak tegur. Sekiranya itu benda mungkar, tentu ditegur. Nabi bukan nak biak. Jadi duha sendiri-sendiri, sekali-sekala berjemaah pun bagus. Kadang-kadang anak-anak murid ni, masyarakat ni yang tak biasa sembahyang duha, ustaz main latih kita sembahyang berjemaah apa semua. Dia bangkit semangat. Sementara nak dah reti buat sendirilah. Solat hajat perdana kan, ikutnya seorang-seorang diri, tapi ialah kaifiat nak bagi tahu begini, nak bagi rajin, boleh, tidak ada larangan. Tahajud seorang-seorang ya. Surau. Boleh. Tapi kalau macam bilik banyak, kita khas surau-surau je. Kita jaga kesucian dia kan. Macam surau betul lah. Makan boleh. Ya. 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 Karaoke tak sesuai lah surau. Kita kena bertegah lah, ni surau apa kan. Kita naikkan signboard pasang tu surau, musalla. Dr. Yusuf Qardawi kata Syekh Fahmi Zamzam, dia baca kitab yang mana, Dr. Yusuf Qardawi dia menggalakkan orang rumah besar, bilik banyak. Memanglah Nabi bilik satu, Nabi tak ada anak. Nabi dengan isteri je di Madinah, anak-anak pun dah berkahwin lah. Yang kedua, politik Nabi zuhud supaya orang-orang miskin tak ni apa semua kan. Nabi nak ra'i, nak banyak lah yang Nabi ambil kira kan. Kalau Nabi kaya, nanti orang miskin tak boleh tiru. Kalau Nabi sederhana, semua orang boleh tiru. Syekh Yusuf Qardawi mencadangkan bait Muslim ni kalau mampu bilik banyak. Yang pertama bilik suami isteri. Kerana Quran tak bagi anak masuk sesuka hati, ada waktu terlarang apa kan. Kemudian bilik anak lelaki, anak perempuan mesti asing.
Sekurang-kurangnya 3 bilik. Rumah Nabi hujurat satu bilik. Jangan kira macam tu. Kemudian bilik tetamu. Kerana dalam Islam, tanda iman kepada Allah dan akhirat, memuliakan tetamu. Bilik kita mungkin tak elok, tetamu dengan cadar baru. Khas, bilik khas. Lidhuyuf, lidhaif, tetamu. Dah berapa bilik dah tu? Suami, master bedroom tu, anak lelaki, anak perempuan, tetamu. Kemudian ni sahabat ni ada pula bilik musalla lagi, 5. Tak campur lagi bilik store. Lagi besar orang Islam lagi bagus. Dengan harta yang halal. Kalau orang tak faham, orang tengok, dia ustaz, orang fak, rumah saya tak besar mana lah. Orang tak faham, orang Tok Guru kena rumah kecil, buruk. Orang tak faham. Baitul wasi', luas. Rumah luas yang membahagiakan. Kalau ada duit lah, tak ada duit jangan. Ikut kemampuan lah. Lagi banyak bilik lagi, lagi memuaskan. InsyaAllah. Okey. Berhenti dulu nah. Kita berhenti takat ni dulu. Rehat. Nanti kita sambung semula insya-Allah. Okey. Ke sebelah ya. Okey, ke sebelah kita sambung balik. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillah.